mahfuz itu ialah keputusan Allah Ta'ala. Dia panggil idkha ilahi, keputusan Allah. Wa ma du'aul kafirin, dan tidaklah doa orang-orang kafir itu dalam neraka itu illa fi dhalam, mereka sia-sia saja. Mana tak makbul doa, duduk di alam barzakh, duduk dalam neraka. Bukan tawasul. Boleh tawasul juga kan? Tak boleh minta orang doa ni. Dah, dia malaikat tanya, adakah kak? Tak ada, kata guru mai beritahu tak boleh tawasul ni. Perantai doa ni. Walam taku, barulah kata walam taku taktikum rusulukum bil bayinat. Tidak pernah datang kepada kamu rasul-rasul kamu, tunggu sini. Bil bayinat, dengan bawa dalil bukti bahawanya perantara dalam doa ni tak boleh. Ada beritahu tak? Dia pun jawab, qalu bala, dia kata ada. Maka malaikat kata, qalu fadum, tak baca sendiri. Baca sendiri. Jadi di akhirat besok tu, orang duduk neraka pun kena baca doa sendiri. Jadi kita duduk di dunia sekarang ni minta tolong tu oli ke apa ni. Itu nak masuk tepoh tiket, nak masuk neraka ni. Tepoh booking saja tu boleh kira lah. Kita aku beli dah tiket untuk masuk neraka, beli. Ini ayat tasliyah, pujuk rayu orang yang sebab kamu. Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya pasti kami akan tolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang sebab tauhid ini. Hayati dunia, dalam hidup dunia ni pasti tolong, pasti aku tolong. Ayat lain, aku pasti tolong orang yang tolong agama aku. Gitu, ayat lain. Aku pasti tolong orang yang tolong agama. Ayat lain. Ini Tuhan kata aku pasti tolong rasul-rasul aku, rasul-rasul kami, dan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang sebar seperti mana Nabi itu. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ni. Wa yauma yaqumul ashhad, dan pasti Allah akan tolong pada hari berlakunya saksi menyaksi ni pada masyarakat. Tuhan kata pasti aku tolong. Ni nak minta tolong siapa ni? Tuhan kata aku sendiri akan tolong. Jadi kita ni nak minta tolong Allah. Dan saya nak tanya awak ni, ramai-ramai ni. Awak nak suruh Tuhan tolong daripada masyarakat ke tidak ni? Ni kena ni. Kenapa? Kena ni. Dah. Kena buat ni. Kena buat ni. Dah sebar ni. Inna lanansuru rusulana, pasti sesungguhnya kami pasti. Lam tu makna tahqiq. Lam tu la tu. La tu makna tahqiq. Lanansuru rasulana, pasti kami akan tolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, bersama Nabi tadi, iaitu akidah tauhid betul, kemudian sebab kamu. Tak boleh. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia ni tolong dah. Ada masalah sikit, beres. Ada masalah sikit, beres. Awak tanya orang sebab kamu, masalah dia tu dia tak ada masalah. Dia ada masalah, tapi masalah tu tak ada. Masalah tu selesai cepat. Wa yauma yaqumul ashhad, dan hari mana dia nak tolong ni, di dunia pun nak tolong, di akhirat pun nak tolong. Wow tu. Wa yauma yaqumul ashhad, dan Allah Ta'ala pasti akan tolong pada hari berlaku saksi menyaksi, iaitu mereka jadi saksi kan. Mereka kata aku jadi saksi dia. Aku jadi saksi dia. Aku tengok dia buat. Mereka. Tuhan kata, darah nak boleh dah syurga. Gitulah. Nah. Yauma la yanfa'u zalimin. Hari di mana? Hari Tuhan tolong orang beriman yang sebab agama. Hari yang sama jugalah. La yanfa'u zalimin. Tidak berguna lagi lah pada orang zalim. Zalim sini buat syirik kepada Allah, buat bid'ah pada agama.
ma'dziratuhum, dalihan-dalihan mereka dulu di dunia. Dalihan-dalihan dia tu, di dunia dulu dia buat tu nak berdalih supaya Tuhan bayar pahala ni, beri pahala pada dia ni. No. Sebabnya apa dia dalihan dia tu? Pasal dia buat ibadat. Iaitu solat dia semaya ni. Semaya tu tak kira ni. Solat dia tu Tuhan write off. Kerana syirik buat. Jadi dia berdalih lah. Ya Allah, kami buat ke ibadat ni? Kami pergi haji ke? Kenapa tak ada dalam akaun ni? Gitu. Maksudnya tengok kosong. Walahumul la'natu, dan bagi mereka laknat. Laknat ni maknanya Tuhan keampunan dosa tak beri. Tak beri dah lagi keampunan dosa. Walahum su. Laknat ni maknanya tak ampun dosa satu, yang kedua ada satu lagi. Tak akan boleh masuk syurga. Tak akan boleh masuk syurga. Kalau dia nak boleh masuk juga dengan syarat. Utah boleh masuk lalu berjaga, boleh. Surah A'raf ayat 40. Surah A'raf ayat 40. Kalau utah boleh masuk lepas jaga, boleh lah, boleh masuk juga. Maknanya mustahil. Surah A'raf ayat 40. Suatu hari insya-Allah, bila awak baca ni pun awak boleh beritahu macam saya beritahu ni lah, insya-Allah. Tapi kalau tak baca ni, satu hari, makin lama makin terhakis ilmu yang awak sudah dapat. Habis sikit sehingga awak lupa semua sekali. Tak joli pada agama ni Tuhan hakis sikit. Maknanya dia heret kita ke neraka dengan tak sedar. Jadi laknat mana dua, tak ampun dosa, yang kedua tak boleh masuk syurga. Walahum, dan bagi mereka pula sudah, iaitu keburukan di tempat tinggal. Keburukan iaitu azab-azab di tempat tinggal dia duduk, iaitu dalam neraka. Walaqad ataina Musal huda, sesungguhnya kami telah beri kepada Musa petunjuk. 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 Beri kepada Musa petunjuk. Iaitu kitab Taurat. Kitab Taurat. Wa awrathna bani Israil al-kitab. Dan kami wariskan kitab Taurat itu kepada Bani Israel. Hudan, dalam tu ada petunjuk. Wa dzikra, dan suatu peringatan. Li ulil albab, bagi orang-orang yang berotak waras. Orang yang otak sengit saja tak nak belajar wahyu Allah. Li ulil albab, khas untuk orang-orang yang otak waras. Ini tasliah pula. Tasliah iaitu pujuk rayu Allah Ta'ala kepada orang yang sebab agama. Fasbir, maka bersabarlah, tabahlah daripada terhadap rungutan manusia. Bersabarlah terhadap rungutan manusia, rungutan dia, terhadap ejek-ejek dia, terhadap kehinaan yang mereka kata. Wasbir 3 kali. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah adalah benar, iaitu suatu hari dia nak bawa kita dalam syurga, insya-Allah. Wa yastaghfir li dzambika, senantiasalah minta ampun terhadap dosa-dosa kamu. Nak minta ampun selalu minta ampun. Siapa-siapa yang tidak boleh sembahyang tahajud, nak minta ampun dengan Tuhan. Lepas tu minta ampun perkara yang kita mustahil nak buat, payah nak buat, kerana tak ada masa. Contohnya, saya minta ampun juga. Saya minta ampun kerana masjid
Tak boleh pergi mengajar ke masjid pasal tak ada nak pergi mengajar, pasal kita dah ada 24 jam. Kita ada 24 jam dah. Mengajar sini tak boleh mengajar tempat lain. Jadi tempat lain yang tak boleh pergi mengajar tu, minta ampun. Allah Akbar. Tuhan suruh ni. Tak sedar nak pergi mengajar. Memang nak pergi, cuma tak ada. Ada pasal ada 2 kaki, 2 tangan. Tak. Masa tu 24 jam tu ya. Kalau kita duduk sini tak boleh mengajar di Kelantan. Duduk sini tak boleh mengajar di Ipoh. Duduk sini tak boleh mengajar di Ampang, tak ada. Nak boleh mengajar tak ada. Masjid Kab tak ada. Maka tak boleh pergi itu kena minta ampun. Dia panggil beradab dengan Allah. Beradab. Dia tahu kita tak boleh pergi ya. Tapi dia panggil beradab. Sejak agama ni kalau faham. Jadi yang pertama bersabar. Yang kedua minta ampun. Sentiasa minta ampun. Nabi ni ada dosa juga. Tidak ada dosa tapi dia panggil dosa suri. Iaitu dia pilih A, dia sepatut A tapi dia pilih yang B. Nah, pilih yang B. Jadi pilih yang B tu panggil dosa suri. Dosa suri dia panggil. Contohnya Nabi masa perang Badar, Sayyidina Umar nak bunuh semua 70 orang tu, termasuk saudara dia tak Sayyidina Abbas. Pancung belakang Sayyidina Umar. Musyawarah sahabat-sahabat Nabi dan Nabi. Maksudnya kita ginilah kita. Sayyidina Umar kata Nabi bunuh saudara dia. Bunuh anak-anak dia. Aku bunuh anak-anak aku. Abu Bakar bunuh anak-anak dia. Semua sebut nama saudara-saudara. Supaya tidak ada ukit-tai lagi. Sayyidina Umar. Jadi sahabat-sahabat musyawarah tak setuju. Lalu tukar kepada supaya bayar pampasan. Itu lepas lah. Lepas pampasan. Kalau tak boleh bayar pampasan, mengajar 10 orang sahabat Nabi boleh membaca dan menulis sampai pandai. Jadi Nabi pilih tu. Lepas tu Nabi kata ke Sayyidina Umar, maknanya apa yang Sayyidina Umar kata tu seperti kehendak Allah. Tahun berikutnya, tahun 3 Hijrah, berlaku perang Uhud. Perang Gati dengan 70 orang Islam mati dulu. Kepada Nabi dia sampai dipilih kehendak Allah bunuh belakang. Nabi pilih kerana masyarakat. Masyarakat tu okey tu tuan aku balas. Pada masa di perang Uhud 70 orang mati kena bunuh. Sahabat Nabi pilih lah betul dia panggil. Teman-teman belakang dengan ada. Alright. Saya ingat dah juga. Nampak dah je kakak yang saya ingat juga. Belajar ada bersengkeng. Pernah orang cerita gini ya? Tak pernah lah. Jelaskan sikit Ustaz. Boleh jelaskan sikit. Dia dosa suri dia panggil. Nabi tak buat dosa, tetapi dia pilih kerana mesyuarat. Jadi tidak salah lah pasal mesyuarat. Mana tidak dikenakan, tidak diada tindakan lah, tapi Tuhan qada pada Nabi dan sahabat yang mesyuarat ni 70 orang mati di perang Uhud. Mati terbunuh. Mati syahid. Waktu tu Nabi bukan diberi arahan wahyu kan? Apa dia? Masa yang tak Nabi kata ke Sayyidina Umar, pendapat kamu seperti kehendak Allah. Oh, dia kata lah. Maknanya dia tahu wahyu melalui Jibril. Ini dia panggil dosa suri dia panggil. Tapi yang dia juga dapat arahan. So
mesyuarat dengan sahabat dalam satu perkara kan. Taklah kan itu lah. Jadi kan itu tu. Jadi Tuhannya Allah kini kalau baca ayat ni ya. Sekali lagi akan jumpa surah Al-Baqarah. Keluar balik kita ni. Jadi ulama tafsir tu saja kata. Contoh pasal Nabi tak dosa ni. Wastaghfir li dzambika. Senantiasa minta ampun dosa-dosa kamu. Ini kata Nabi Muhammad. Jadi kata Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ada dosa suri, dia tak ada buat dosa. Dia buat pilihan. Dia antara A dengan B. Dan dia buat pilihan itu berdasar pada ayat Quran juga, surah Hamid Surah. Tetapi kerana Allah Ta'ala itulah. Allah Ta'ala nak mati belaka. 70 orang. Tapi kodok Tuhan lah juga jadi Sayyidina Sayyidina Abbas masuk Islam. Boleh. Ayah nak cakap ni koda-koda ni panggil. Tapi akibatnya 70 orang ganti. Maknanya apa saja yang kita mampu buat, tak mampu buat tu cerita lain. Tu prinsip nak beritahunya contoh kita sana. Lepas tu itu contoh wastaghfir li dzambika. Iaitu senantiasa minta ampun dosa. Iaitu perkara yang kita tak mampu buat. Apa buat? Boleh nak minta ampun juga. Nak tabligh seluruh Malaysia tak boleh ni. Tak boleh ni pasal kerja, pasal tak mampu, kewangan lah apa benda. Kena minta ampun juga ni. Kau tak faham saya tak tahu saya. Faham tak? Tak pergi tabligh tu kena minta ampun juga. Yang sebelum tu kan, sebelum solat kan, Saya nak kata bunuh belaka. Yang bunuh belaka tu termasuk dengan Sayyidina Abbas dalam. Lah. Sayyidina Abbas tak masuk Islam lagi lepas tu. Dia bayar apa pasal tu? Kena Umar bayar satu kira emas. Lepas tu masa perang Tabuk ke apa. Nabi ganti apa pasal tu. Mana pak saudara kan? Pak saudara ni ganti pada bapak. Dia kata mana bahagia saya dia keluar dia ahli baik kan. Tu dia kata tidak seperti si kata tu. Dia ahli baik tu. Maka Nabi kata ambil lah. Dia pun ambil penuh poket, penuh baju, penuh ni, penuh belakang. Penuh ni. Kotak ambil. Ambil lagi, ambil letak. Lepas tu dia pun kata, ya Muhammad, tolonglah suruh buat tu tulang angkat dia barang aku nak ni. Saya nak apa? Suruh Nabi beritahu sahabat-sahabat supaya tulang angkat harta ghanimah yang diambil ni. Nabi sambil masa Nabi kata, angkat sendiri, yang mana kamu boleh angkat tu, itu saja. No lagi. Dengar hadis-hadis ni baru kita dapat satu benda lain lah. Dia. Mana nak marah lah. Pasal banyak dah tu penuh poket apa dah ni. Akak kain pula ni. Tak cukup, tak boleh nak akak lah. Tak boleh nak akak tu. Marah banyak lagi. Tolong Muhammad, tolong panggil tu. Bapak tu nak akak ni. Marah saya. Nabi kata, dia kerana yang kamu boleh akak tu ambil. Dia tak boleh tu tinggal. Marah tu, kata dengan marah. Allahu Akbar. Dia tebuh kan, dia tebuh diri dia satu kira mak. Mana tebuh diri, tak masuk Islam lagi tu. Yang takak dia ada seorang sahabat Nabi umur 15 tahun, 16 tahun. Sahabat lain tanya, siapa takak kamu ni? Apa ini abang? Saya nak abang. Oh dia kata satu orang lebih kurang 7 kaki tinggi. Mau body perkasa. Dia lah kakak aku. Katanya sahabat, jatuh budak tu. Mana boleh. Oh betul. Dia tak paksa. Apa Nabi tu? Umur 15 tahun, 16 tahun gitu. Saya tangkap dia. Buat ni lah pakai nak
besar. Ini itu apa lah ikat. Kalau kira tu orang mati lain kita anjing kita kira tu kita Tanah. kira tu banyak Satu tidak kira, satu kita tak ingat bukan kira. Satu apa lah nama. lain tak kira lah. Satu tidak silap, tapi mata tapi nama. Dia tak ngajar lepas ini dia turun nama. Kalau saya turun dengan kata. Jadi ni dalil mengatakan sahabat Nabi ni tahun 12 tahun 2 Hijrah ni baru pandai baca menulis. Sahabat Nabi yang banyak kali banyak mau pandai baca menulis. Nabi ni memang sampai wafat. Jadi pandai baca menulis dan kini saya ngajar 10 orang. 10 orang dia 70 orang. Dia 70. 10 orang. 700 orang lah boleh ngajar. 700 orang lah kalau suruh dia orang itu lah. Karena majoriti sahabat Nabi dia membaca menulis lah sahabat itu. Jadi 13 tahun Nabi mengajar kepada orang tidak bapak tu di Madinah pula 2 tahun 15 tahun kadang-kadang buka dulu. Jadi kita yang pula dilarang oleh musyrik Islam pula tidak boleh belajar tafsir Quran kerana tak pandai baca Quran. Tak erti bahasa Arab. Tak erti kita tu, kita ni. Nanya sahabat Nabi tak dibaca lagi dia. Pasal dia tahu 2 Hijrah pada baca menulis. Understand ni? Maknanya sini apa yang mereka kata tu adalah cara-cara nak sekat orang daripada reti Quran. Okey. Jadi khilaf antara Nabi dia sampai wafat tu tak pernah baca tulis. Dia tak ada khilaf. Tak ada khilaf, musyrikin yang khilafnya. Ahli sunnah tak ada khilaf, tak pandai baca sampai mati. Andai beritahu. Tak ada khilaf, musyrikinnya. Musyrikin jadi tak. Musyrikin saja. Payah cakap dah lain. Dia tahu. Tak kira. Tak ada hadis jelas beritahu. Tahun 8 Hijrah, 8 Hijrah masa janji Hudaybiyah kan. Kena Ali tulis itu. Karena Ali tulis janji itu Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rasulullah. Dengar tu musyrik kata, tak boleh. Kalau aku mengaku kamu Rasulullah, tak perai kita selama ni. Buat situ. Tapi suruh buat. Dan Ali tak nak buat. Tu si kata, kalah. Dan Ali yang menulis tu janji Hudaybiyah tu. Jadi Sayyidina Ali menafik juga. Nah. Lalu Nabi pun pergi dekat ambil ngailiu dia, di tangan dia. Lepas tu dia tanya, "Mana ya Rasulullah tu?" Rasulullah nama dia tak tahu. Tulis nama dia tu dia tak tahu. Kata dia tulis Muhammad tu dia tak tahu dah. Nama dia kan ada kawan kita tak pandai baca nulis, tetapi bila tunjuk surat nak sign dia tahu nama dia kan orang kita ni. Kau Nabi Muhammad ni nama dia pun dia tak tahu. Mana satu? Yang Rasulullah macam ni dia pun ambil dia buat. Allah. Nama dia pun dia tak tahu di mana satu. Pasal dia berasa terhina kerana Nabi kita ada baca menulis. Tak, kerana tak pandai baca menulis itulah mujizat. Mujizat. Mana ayat Quran semua sekali ingat. Dan hadis-hadis yang daripada wahyu Jibril itu, daripada wahyu Allah melalui Jibril itu, Nabi ingat sebiji-sebiji. Tengok saya kata. Hadis ni tak berubah ni.
Yang adik awal dengan adik akhir tak berubah juga seperti Quran juga ni. Kalau tak baca hadis tak tahu kita ni. Nabi kata tu tak berubah tu. Yang mula-mula terima Islam dulu gini Nabi kata. Yang akhir sebelum wafat dia hadis yang sama Nabi baca sama. Lepas tu sahabat membaca serupa gitu juga. Oh, tu dia. Kan nanti tanya banyak sudah tak ngajar ni kita ni. Nah, lepas pada ni. Nah, pasal ni lagi tajuk sikit tu pasal saya nak hurai. Minta apa tu je. Sama tadi kita di situ satu kan kebetulan. Tapi kagak. Nah. Wasabbih bihamdi rabbika. Senantiasa dalam menyucikan Allah bila kita tengok orang buat syirik pada Allah. Itu tafsir saya. Haji Mai kata. Bukan daripada mana-mana kitab tafsir. Bukan daripada mana-mana ustaz. Ini Haji Mai kata. Iaitu wasabbih. Senantiasalah menyucikan Allah daripada syirik-syirik manusia buat. Kalau tengok orang buat syirik itu, subhanallah, maha suci Allah, tidak buat begini, tidak arahan Tuhan begini, kita kata pada Allah Ta'ala. Kita kata pada Allah, maha suci Allah, subhanallah, Allah Ta'ala tidak ajar kepada kita buat perbuatan macam ni. Bid'ah dan syirik yang dia buat ni, kita kata subhanallah, kita kata pada Tuhan, jangan kata pada orang lain, kata pada Allah sendiri. Subhanallah, maha suci kamu Tuhanku. Bahawasanya ini semua tidak diajar olehmu, tidak diajar oleh Nabi kamu Tuhan. Ini rekaan mereka. Nah, bihamdi rabbihim, bihamdi rabbika, dan menyuci Tuhannya. Jadi pertama sabar, yang kedua minta ampun, yang ketiga tegur berkenaan dengan orang-orang buat syirik bidah. Maknanya kita kata pada Allah lah, kata pada Allah. Lepas tu kemudian memuji Tuhan. Bihamdi rabbihim, bi rabbika, memuji Tuhan kerana beri pada kita ilmu, kerana beri kita hidayah dan sebagainya. Bil asyi wal ibkar, pagi-pagi serta mana sepanjang masa. Bila Tuhan kata pagi pun kata, petang pun kata, bermakna sepanjang masa. Bila Tuhan kata timur barat, semua sekali. Utara, selatan, semua sekali. Understand me, my friend? Tengok ni bagi balik pada ayat huraya bagi ayat surah ni iaitu ayat keempat ke berapa mulai? Ayat keempat je, ayat keempat. Huraya bagi ayat 4. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang membantah terhadap ayat-ayat Allah. Bila kita kata talqin ni bertentangan dengan ayat Quran, orang mati tak boleh dengar ayat Quran. Nabi sendiri tak boleh memperdengarkan pada orang sudah mati ayat Quran. Nah, bahawasanya ayat yang bertentangan. Semaya hajat ni bertentangan dengan ayat Quran lain, iaitu surah Hamid Ghafi ayat 60 ni akan baca sekejap lagi. Ayat 60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan banyak lagi lah apa saja yang mereka buat kufur tu. Kita dia lawan ayat ni sebenarnya. Tak faham kita ni, kita tak nampak kekufuran yang ada berlaku ni. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang membantah terhadap ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, bighairi sultanin atahu, tanpa bukti yang telah datang pada mereka. Tanpa bukti. Bukti itu sudah mari dah. Bukti itu mari dah. Tapi dia mari tak ada bukti. Nah, inna fi sudurihim, sesungguhnya dalam hati-hati mereka tu illa kibrun, tidak lain tidak bukan melainkan sombong. Nak terima wahyu Allah Ta'ala ni seada-adanya, perintah Allah Ta'ala ni seada-adanya. Mahum bibalighi, dan tidak pun mereka boleh mencapai kesombongan itu. Iaitu mereka ni akan diazab esok. Fasta'iz billah, maka hendaklah kamu minta berlindung dengan zat Allah. Kita tengok mereka buat ni, minta berlindung dengan Allah